Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syawal Hafizuddin bin Muhammad Ramzan. Untuk permulaan perbentangan ini, saya akan mempersembahkan nama-nama ahli kumpulan saya seperti yang tertera pada slide ini. Okey, dan seterusnya, dalam perbentangan ini ada beberapa senarai elemen yang kami pilih, iaitu siling, bumbung, rasuk, tangga dan dinding. Dimulakan dengan siling. Faktor pemilihan siling ini kerana ianya diperbuat daripada siling plaster. Okey. Siling plaster ini dapat menutupi ruang dan mengikut ketinggian yang dikehendaki oleh penghuni rumah itu. Dan seterusnya, ruangan ini dapat menjadi sunyi kerana plaster siling ini dapat bertindak sebagai penyerap bunyi. Dan plaster siling ini juga dapat menyorokkan wayar dan nampak rumah itu lebih kemas dan tidak nampak wayar itu berselerak kerana wayarnya disorok di dalam siling tersebut. Kita bergerak pada slide yang seterusnya, iaitu kaedah pembinaan siling. Perkara yang pertama, bingkai siling perlu dipasang terlebih dahulu ataupun nama lainnya ialah rangka siling. Kemudian barulah kita pasang siling tersebut dengan skru dan skru itu diletakkan pada bingkai dan diskru pada bingkai. Okey, dan yang kedua ialah ruangan antara siling perlu ditutup dengan skrin ataupun dinamakan nama lainnya iaitu lapisan plaster. Lapisan plaster ini akan menutup ruang antara siling tersebut. Dan last sekali, siling akan dicat supaya ia nampak lebih kemas dan cantik. Pada slide yang seterusnya ini ialah alatan yang digunakan dalam pemasangan siling. Yang pertama, kita perlu adalah meja gerudi. Kedua, tangga lipat. Ketiga, boros siling. Keempat, perancar. Dan kelima ialah paku. Slide yang terakhir bagi siling ini ialah kelebihan dan kelemahan siling. Seperti yang telah saya sebutkan pada faktor tadi, ruangan akan menjadi sunyi kerana sifat siling ini ianya akan menyerap bunyi. Dan sifat-sifatnya yang lain ialah siling ini ianya ialah kalis api dan juga anti anai-anai. Dan kelemahan untuk siling ini ialah tidak kalis air. Kerana apabila ianya kena air, siling ini dah akan menjadi lembap dan akan mudah hancur. Okey, sekian sahaja daripada saya dan kita akan bergerak pada elemen-elemen yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya Muhammad Nur Alif bin Muhammad Johari ingin menerangkan tentang elemen bumbung. Seperti yang kita tahu, elemen bumbung merupakan bahagian yang teratas dalam struktur bangunan. Ia dibina dalam berbentuk curam ataupun rata. Kedua-dua bentuk ini mampu memberikan perlindungan daripada angin, hujan serta cuaca panas kepada bangunan. Oleh yang demikian, kami sekumpulan telah bersepakat untuk memilih bumbung jenis curam. Antara faktor pemilihan jenis bumbung curam ialah yang pertama, nilai estetika. Baiklah, nilai estetika. Nilai estetika ialah nilai keindahan semula jadi untuk menentukan pemilihan jenis bumbung. Selain itu, ia ialah perkara yang boleh menarik perhatian orang ramai untuk melihat bumbung tersebut. Kebiasaannya, penggunaan bumbung jenis curam akan dibina pada bangunan yang kecil. Seterusnya adalah faktor yang kedua. Faktor yang kedua ialah mampu menampung perubahan cuaca. Seperti yang kita tahu, Malaysia akan mengalami hujan pada setiap tahun. Oleh itu, penggunaan bumbung jenis curam amat relevan kerana bumbung jenis curam mampu mengalirkan air dengan baik. Yang ketiga, mampu mengalirkan air dengan baik. Sekiranya bumbung tidak mampu mengalirkan air dengan baik, maka ia perlu diselenggara lah. Apabila kita kerap melakukan penyelenggaraan, maka kos penyelenggaraan juga akan bertambah. Baiklah, sebelum kita membina bumbung, kita perlu menyediakan alatan tambahan. So, alatan tambahan yang perlu kita ada ialah measuring tape. Measuring tape ini kita digunakan untuk mengukur kelebaran, ketajaman kau, untuk untuk mengukur panjang sesuatu komponen untuk dibina. Baik, yang kedua ialah chalk line. Chalk line berfungsi untuk mengukur bidang
untuk mengukur bidang, untuk menentukan kelurusannya. Macam tu lah. Yang ketiga ialah tukul. Biasanya kita gunakan tukul kuku kambing untuk memaku. Biasanya kita memaku aluminium. Okay. Baiklah. Untuk alatan yang ketiga, kita akan menggunakan tukul, iaitu tukul kuku kambing, yang di mana belakang ni ada macam pencakar dua ni, dia untuk mengaut paku kan. Okey, tukul ni untuk kita memaku pada bahagian aluminium dan ginting kaca, untuk kita lekatkan dia kepada perabung. Yang seterusnya kita akan guna paku, iaitu paku besi. Yang keempat, kita akan menggunakan drill. Drill ni kita akan mengetatkan skru. Skru ni bukan skru biasa, kita akan gunakan skru bumbung. Skru bumbung kita akan menggunakan driller. Kita akan ketatkan dia pada bahagian kasau dan juga perabung. Kebiasaannya skru ni kita akan guna pada bahagian kayu lah. Okey, tamat pada bahagian alatan dan bahan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah pembinaan bumbung jenis curam. Pertama sekali, sebelum kita untuk membina bumbung, kita perlu menyediakan pelat dinding. Pelat dinding ni kita akan letakkan di atas tembok. Seterusnya, kalau kita kerja-kerja pemasangan kasau mula dijalankan. Kasau ada banyak. Yang pertama betina, pendek limas dan lurah. Selepas kerja-kerja pembinaan kasau, kita akan mula membina rabung mula. Rabung ni dia terletak di bahagian atas, di atas kasau. Di atas kasau. Kemudian kita akan meletakkan papan pemanis di cerucur atap. Papan pemanis ni dia bahagian luar. Cerucur atap kan dia terlebih kan. So papan pemanis ni di bahagian luar untuk menutup bahagian dalam. Macam itulah. Lepas tu sebelum buat papan pemanis tu, kita buat cerucur atap dulu. Macam tu. Okey, selepas tu kita akan membina kekuda. Kekuda ni kita boleh tempah kat kilang ataupun kita bina kat situ juga. Cuma tempah kat kilang ni dia lebih cepat lah berbanding dengan bina kat situ. Lagi satu, pembinaan kekuda ni telah pun menjadi kebiasaannya besi. Sebab penggunaan kayu ni mungkin bahan kayu tu dia dah naik ataupun mudah terdedah dengan nanai. Sekali kita akan mengemas ataupun kerja-kerja kekemasan. Di mana kerja kekemasan ni kita akan memasang alat penapis kelas air ataupun pemasangan aluminium foil. Aluminium foil ni fungsi untuk memantulkan cahaya. Dan kelas air ni untuk kelas air lah. Lepas tu kita akan memasang tile ataupun atap. Dan setelah kita pasang atap, kita akan mengikat dia guna simen. Baiklah, akhir sekali saya akan menerangkan tentang kelemahan dan keburukan bumbung jenis curam ini. Baiklah, sebelum tu saya akan terangkan tentang kebaikan lah. Kebaikan bumbung curam ni. Yang pertama, bumbung jenis curam ni dia kerja penyelenggaraan dia kurang. Hal ini demikian kerana penggunaan bumbung jenis curam ni jangka hayat dia lebih tinggi berbanding bumbung jenis rata. Yang kedua, kalau kita guna bumbung jenis curam ni, kita akan cut cost ataupun kos penyelenggaraan tu kurang. Dia kerja penyelenggaraan yang kurang, so kos penyelenggaraan tu pun akan kurang lah. Yang ketiga, dia akan nampak nilai estetika. Macam yang saya cakap pada awal video, dia akan nampakkan nilai estetika. Nilai estetika bumbung curam ni dia lebih menarik perhatian lah daripada bumbung jenis rata ni.
Okey, itu ada 3 kebaikan dan ada 3 keburukan bumbung jenis curam ni. Yang pertama, keburukan dia ialah kos pembinaan. Seperti yang kita tahu, pembinaan bumbung jenis curam ni dia lebih kompleks dan memerlukan banyak bahan untuk membina berbanding dengan bumbung jenis rata. Okey, baiklah, yang kedua ialah beban asas. Beban asas ni kita perlu pertimbangkan beban yang akan dialirkan daripada bumbung kepada bahagian asas. So, kita perlu pertimbangkanlah, kita kena kira-kira dahulu sebelum menentukan pemilihan jenis curam ataupun rata. So, biasa curam ni lebih complicated sikit berbanding dengan rata. Baiklah, yang ketiga, yang terakhir ialah bahan yang digunakan. Biasanya bumbung jenis curam ni kita akan guna bahan seperti zinc, logam zinc dengan kayu untuk bahagian kasau atau perabung kat bahagian dalam. Itu terpulanglah kepada pengguna untuk guna bahan jenis apa. So, kalau guna zinc, yang pertama dia akan mudah berkarat sebab dia terdedah kepada udara dan air. Seterusnya, zinc ni dia akan menyebabkan bunyi bising dan akan mengganggu ketidakselesaan pengguna. Kalau kita menggunakan jenis kayu pula, kayu ni dia akan melending apabila lembap dan juga akan mudah terdedah kepada anai-anai. So, itulah 3 kelebihan dan 3 kelemahan menggunakan bumbung jenis curam ini. Saya rasa itu saja daripada saya. Seterusnya, perbincangan ini akan diteruskan oleh ahli kumpulan saya yang lain. So, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram bin Rashid. Saya daripada Seksyen 1. So, kumpulan kami telah diberikan tugasan tentang elemen-elemen komponen yang ada di dalam bangunan ataupun rumah. So, pada bahagian saya ialah saya akan menceritakan apakah itu bing ataupun rasuk. So, bing atau rasuk kerap sangat penting dalam pembinaan bangunan. So, ia adalah struktur horizontal elemen yang memindahkan beban di samping menampung beban mati ataupun beban hidup. Rasuk ini terpula terbahagi kepada 4 jenis, iaitu rasuk utama, rasuk kedua, rasuk pengikat dan rasuk tepi, iaitu H-beam. Rasuk utama ialah berkedudukan berdatangi di antara tiang-tiang dan mengagihkan beban kepada tiang. Manakala rasuk kedua pula ialah merdatangi di antara rasuk-rasuk utama dan mengagihkan beban kepada rasuk utama. Fungsi rasuk utama ialah untuk memendekkan jarak retakan papak yang disokong oleh sesuatu struktur atau menanggung beban sesuai dengan kehendak pengguna struktur tersebut. Yang ketiga ialah rasuk pengikat, iaitu tie yang juga dikenali sebagai tie bing. Rasuk ini meretangi antara tiang dengan tujuan mengikat kedua-dua tiang tersebut. Ini adalah untuk faktor kestabilan bagi struktur yang berkenaan. Yang last iaitu rasuk tepi yang juga dikenali sebagai H-beam berfungsi sebagai rasuk pengikat meritangi di antara tiang-tiang di sebelah luar. Rasuk ini direka bentuk berdasarkan 4 cara, iaitu rasuk tumpang mudah, rasuk selajar dan rasuk julur dan rasuk kerangka. So, itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Ali Azra binti Abdul Hafiz. Saya akan menerangkan tentang struktur dan reka bentuk tangga. Komponen utama tangga ada 3, iaitu anak tangga, pelantar tangga, susur tangan tangga. Ukuran bahagian utama tangga. Yang pertama adalah curam tangga maksimum 40 darjah, clear headroom minimal 200 ml, tinggi minimal
susuh tangga 900 ml, lebar minima tangga 900 ml, tinggi maksima penaik 180 ml dan akhir skala adalah lebar minima jujak 295 ml. Faktor pemilihan tangga ada 3. Yang pertama adalah diperlukan untuk bangunan yang dibina lebih daripada satu tingkat. Yang kedua adalah ukuran naik dan curam tangga yang dikendaki. Yang ketiga, reka bentuk yang paling berkesan dan ekonomi. Jenis-jenis tangga terdapat 4, iaitu jenis tangga larian lurus, tangga suku pusingan, tangga separuh pusingan dan tangga geometrik. Tangga larian lurus adalah tangga yang meliputi satu deretan anak tangga yang menghubungkan dari satu tingkat ke tingkat yang lain dalam satu arah. Penggunaan tangga ini paling mudah dan murah dalam pembinaan tangga. Seterusnya adalah tangga suku pusingan. Tangga ini meliputi dua deretan anak tangga yang meningkat dari lantai bawah ke lantai atas dengan pelantar yang memusin 90, iaitu suku pusingan di pertengahannya. Tangga ini sesuai untuk ruang bukaan tangga yang terhad di mana tangga larian lurus tidak dapat digunakan. Seterusnya adalah tangga separuh pusingan. Tangga separuh pusingan meliputi dua deretan anak tangga yang meningkat dari lantai bawah ke lantai atas yang memusin 180, iaitu separuh pusingan di pertengahannya. Kedua deretan tangga adalah selari dan menghasilkan bilangan anak tangga yang sama kedua-dua deretan tangga tersebut. Tangga separuh pusingan sesuai sebagai tangga kecemasan seperti di bangunan, pejabat, hospital, sekolah dan lain lagi. Yang terakhir adalah tangga geometrik. Tangga ini adalah satu deretan tangga yang berterusan yang disusun mengelilingi tumpak yang menjadikan satu tangga keliling. Tangga seperti ini biasanya digunakan di lobi hotel atau di rumah banglo. Seterusnya adalah kaedah tangga. Yang pertama adalah menyediakan bahan dan peralatan. Yang kedua, membina kotak acuan. Yang ketiga, mengikat tertulang. Yang keempat, menuang konkrit. Dan akhir sekali adalah membuat kerja kemasan. Alatan pula untuk bahan simen, pasir, batu paur, besi tertulang, BRC, papan, lapisan kalis lembap, dawai pengikat. Bagi alatan dan mesin pula, tukul, pita pengukur, benang, pemotong besi, pengikat tertulang, gergaji, kertas pasir dan mesin pengetar. Akhir sekali adalah kelebihan dan kelemahan tangga bagi tangga konkrit dan tangga kayu. Kelebihan tangga konkrit kuat dan reka bentuk mampu menahan beban rintangan kepada kelembapan dan kebakaran. Yang akhir sekali adalah tidak memerlukan penjagaan yang khas. Bagi kelemahan tangga konkrit pula, proses pembuatan dan pemasangan mengambil masa, kurang menarik. Untuk kayu pula, kelebihannya adalah kuat dan reka bentuk menarik, proses pemasangan cepat. Kelemahannya memerlukan penjagaan yang baik, kurang rintangan terhadap kelembapan dan kebakaran. Harga bergantung kepada jenis kayu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atasha binti Zakaria akan menerangkan elemen yang terakhir, iaitu dinding. Dinding merupakan elemen yang digunakan untuk menanggung beban, sama ada daripada beban kenaan atau beban mati yang daripada dinding, lantai maupun bumbung. Dinding batu bata diperbuat daripada tanah liat sebagai bahan utamanya, yang menjadikan faktor kepada pemilihan dinding, iaitu ia kedap air, tahan lama dan kuat. Seterusnya adalah kaedah pembinaan dinding blok simen air yang menggunakan bahan utama, iaitu menggunakan simen dan pasir sahaja. Yang pertama adalah pembinaan dinding mata, di mana perlu membuat penandaan dan pembersihan tempat dinding akan dibina. Yang kedua adalah semasa pembinaan dinding dibina, ruang pintu dan tingkap hendaklah disediakan, dan blok simen disusun mengikut lapisan mortar setebal 15 mm.
Seterusnya adalah benang dan penimbang air digunakan untuk kesamarataan bahagian atas. Yang seterusnya adalah kasai dawai diletakkan di bahagian atas untuk menghalang retakan pada sambungan mortar. Kaedah yang kedua adalah plaster dinding, di mana simen dan pasir halus digaul bersama. Kemudian simen tersebut dimasukkan ke dalam baldi serta sudik simen digunakan untuk meletakkan simen di atas permukaan mortar. Kemudian pemaras keluli atau pemaras kayu digunakan untuk melepa dinding dengan rata. Akhir sekali, pemaras kayu panjang digunakan untuk meratakan keseluruhan plaster dinding, serta penimbang air digunakan untuk meratakan untuk keseimbangan yang tepat. Kaedah yang ketiga adalah kemasan muka pasir, di mana selepas dinding dikemaskan dengan simen lepa, kemasan ini diratakan menggunakan spine untuk menampakkan permukaan pasir supaya lebih cantik dan jelas. Kemasan ini dibuat setelah permukaan lepaan hampir kering. Kaedah keempat atau kaedah yang terakhir adalah kemasan dinding, di mana kemasan dinding dicat menggunakan cat air yang menggunakan warna terang, kerana pemilihan warna yang terang dapat meluaskan ruang, meninggikan siling, menjauhkan jarak berbanding dengan cat berwarna gelap yang menyempitkan ruang, merendahkan siling serta mendekatkan jarak. Okey, seterusnya adalah alatan yang digunakan semasa kemasan dinding atau pembinaan dinding, iaitu pemaras keluli, pemaras kayu, pemegang mortar, pemaras kayu panjang, sudik simen, baldi simen, tali pemenang dan penimbang air. Okey, akhir sekali adalah kelebihan dan kelemahan dinding. Kelebihannya adalah mudah didapati, tidak rapuh, kukuh. Kelemahannya pula adalah merintangi pergerakan kelembapan, tidak menanggung beban serta cat yang terang memanaskan ruang. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.